Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jadi hari ini kita akan ulang kaji untuk tajuk yang ketiga, unit yang ketiga, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Alright. Murid-murid semua boleh buka muka surat 17. Apa yang ada dalam gambar ni? Ada tiga manusia, seekor kucing dan satu robot. Budak tu cakap apa? Lihat, robot ini bergerak. So kita tengok apa dekat bawah ni. Dia cakap apa? Apakah perbezaan antara kita dengan robot? Antara kita dengan robot, apa perbezaan dia? Kita boleh bernafas. Robot boleh bernafas tak? Robot tidak perlukan udara. Jadi itulah contoh perbezaan antara kita dan robot. Alright. Kita boleh buka muka surat sebelah, iaitu 18. Hidup atau bukan hidup? Yang manakah benda hidup? Yang manakah benda bukan hidup? Alright. Muka surat 18 ni ada banyak benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup apa? Contohnya dalam gambar ni, benda hidup ialah burung. Lagi pokok. Lagi apa? Pokok teratai, itik, katak dan bunga. Dan benda bukan hidup ialah pokok, pondok dan batu. Benda bukan hidup, pondok dan batu. Kita tengok muka surat sebelah pula. Muka surat 19. Manusia, pokok dan burung ialah contoh benda hidup. Anak patung, kereta dan batu ialah contoh benda bukan hidup. Lepas tu cikgu ni cakap apa ni? Namakan benda hidup dan benda bukan hidup yang lain. Kita tengok dulu. Apa tadi? Manusia, pokok dan burung. Manusia, pokok tadi muka surat sebelah. Dan burung pun muka surat sebelah. Apa lagi yang benda hidup dekat sini? Kucing. Itu saja. Dan benda bukan hidup, kapal terbang, kereta, anak patung. Lagi bawah ni, tong sampah dan bangku. Alright, cikgu ni cakap apa tadi? Namakan benda hidup dan benda bukan hidup yang lain. Apa contoh benda hidup yang lain yang tak ada dalam gambar ni? Contohnya apa? Contohnya haiwan. Haiwan apa? Haiwan ikan. Lagi singa. Lagi apa lagi? Lepas tu pokok apa lagi? Pokok apa dia? Pokok rambutan, pokok manggis, pokok tembikai, pokok apa lagi? Banyak lagi benda hidup dan benda bukan hidup apa? Contoh yang kamu tengok ni, tengok video Ustazah sekarang ni, guna apa? Guna handphone ataupun guna laptop, ataupun ada yang guna tab. Itu ialah contohnya, contoh-contoh benda bukan hidup. Alright. Alright. Seterusnya buka muka surat sebelah, iaitu muka surat 20. Ciri benda hidup. Ini ciri benda hidup. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan tapi benda bukan hidup tidak memerlukan. Yang pertama apa? Memerlukan makanan dan air. Ini kita sedang cakap apa ni? Ciri benda hidup. Kita lah. Ciri-ciri kita. Kita yang hidup ni. Memerlukan air dan makanan. Kalau kita tak ada air makanan, kita boleh mati. Yang kedua apa? Bernafas. Bernafas. Itu ialah bernafas, hirup udara. Dan yang ketiga ialah membesar. Membesar. Kita mula-mula kita keluar dari perut mak kita, baby. Lepas tu kita besar sikit, kita jadi kanak-kanak. Lepas tu kita jadi remaja. Lepas tu dewasa. Itu ialah dinamakan membesar. Lepas tu membiak. Membiak ni macam mana? Membiak ni macam
Mula-mula mak dengan ayah awak, lepas tu keluar awak, lepas tu keluar abang awak. Mula-mula ke mak dengan ayah awak, keluar abang awak, keluarlah kakak awak, keluar awak dan keluar adik. Itu dinamakan membiak, makin ramai. Itu membiak. Membiak ni makin ramai, makin banyak. Alright. Dan yang terakhir sekali ialah bergerak. Bergerak. Kita yang hidup ni pun bergerak. Yang bukan hidup tu pun ada yang bergerak juga. Tapi ciri-ciri lain dia tak ada. Dia hanya bergerak saja, tapi ciri-ciri lain tidak ada. Alright. Seterusnya, yang sama dan berbeza. Okey. Apakah persamaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup? Apakah perbezaannya? Kita tengok gambar rajah ni. Lihat tu, burung sedang terbang ke sarang. Dia cakap, dia nampak burung ni sedang terbang ke sarang dia. Lepas tu kawan dia cakap apa? Yelah, kapal terbang pun sedang terbang di udara. Jadi macam saya cakap tadi lah. Tengok, kapal terbang dan burung boleh terbang di udara, tapi burung boleh bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak, membesar. Tapi kapal terbang tak ada semua tu. Kapal terbang hanya boleh terbang sahaja, dan dia tidak memerlukan ciri-ciri benda hidup ni. Itulah perbezaannya antara benda hidup dan benda bukan hidup. Okay, kita tengok ni kat bawah ni, burung dan kapal terbang boleh bergerak. Macam saya cakap tadi, apakah perbezaan antara burung dengan kapal terbang pula? Okay, burung bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak dan membesar, manakala kapal terbang tidak. Burung ialah benda hidup, kapal terbang ialah bukan hidup. Itu ialah perbezaannya. Alright. Ni dia cakap apa ni? Semua benda hidup mesti mempunyai semua ciri, iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membiak dan membesar. Semua ciri hidup, benda hidup ni kena ada ni. 1, 2, 3, 4, 5 ciri ni. Alright. Lepas tu boleh buka muka surat 24. Kecil dan besar. Mari kita pergi ke safari. Terdapat pelbagai jenis haiwan di sana. Adakah saiz haiwan-haiwan itu sama? Mari kita susun haiwan-haiwan tersebut mengikut urutan saiz daripada besar kepada kecil. Ini dia dia susun haiwan mengikut urutan daripada besar hingga kecil. Daripada besar sikit, besar kecil lagi, kecil, sampailah kecil sangat. Okay, itu dia susun daripada besar hingga ke kecil. Okay, kalau kita susun daripada kecil hingga ke besar, macam mana? Kita kena mulakan dengan kecil dahulu. Kecil, besar sikit, besar sangat, paling besar. Itu kita ikut urutan kecil hingga ke besar. Yang ni urutan besar kepada kecil. Alright. Okay, seterusnya muka surat 26. Keperluan asas benda hidup. Keperluan asas benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Okey, yang tadi apa? Yang tadi ciri benda hidup. Yang memerlukan air dan makanan, bergerak, bernafas, membiak, membesar. Itu ya ciri benda hidup. Ini keperluan asas benda hidup. Ada 3. Makanan, air dan udara. Ingat tu. Keperluan asas ada 3. Makanan, air dan udara. Makanan, air ni berlainan. Maksud Ustazah dia kira 1, 1, 1. Jadilah 3. Alright, jadi kita tengok ke bawah ni. Alright, makanan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan
makanan dia membuat makanan dia sendiri. Dan manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Tumbuhan dia membuat makanan sendiri. Manusia dan haiwan dia memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Okey, untuk udara pula, tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Tadi dia cakap tumbuhan buat makanan sendiri kan. Dia nak buat makanan sendiri tu, dia memerlukan udara. Dia memerlukan udara ada dua sebab. Yang pertama bernafas, dan kedua membuat makanan. Dan manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Alright, yang terakhir ialah air. Okay, akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Jadi pokok memerlukan air dan udara untuk membuat makanannya sendiri. Jadi manusia dan haiwan pula memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Baik, kita tengok muka surat sebelah 27. Manusia dan haiwan perlu berlindung. Kenapa manusia dan haiwan perlu berlindung? Yang pertama ialah untuk berlindung daripada hujan dan panas. Dan yang kedua ialah berlindung daripada bahaya. Ni manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Jadi kita perlukan rumah ni untuk kita lindungi diri kita daripada hujan, panas dan bahaya, daripada haiwan-haiwan liar, daripada benda bahaya. Itulah sebabnya kita memerlukan tempat perlindungan. Manusia dan haiwan sahaja. Tumbuhan tak perlu. Seterusnya, pentingnya keperluan asas. Apa pentingnya keperluan asas ni? Keperluan asas tadi ada berapa? Ada 3. Makanan, air dan udara. Alright, maka mengapakah makanan penting kepada manusia dan haiwan? Dia tanya kenapa makanan ni penting untuk manusia dan haiwan. Yang pertama ialah memberi tenaga. Memberi tenaga. Kalau kita dah macam lemah, tak larat kan, kita memerlukan makanan untuk memberikan tenaga supaya kita cergas semula. Right. Dan yang kedua ialah untuk membesar. Untuk membesar, makanan juga membolehkan manusia dan haiwan membesar. Jadi makanan ni, satu untuk memberi tenaga, kedua ialah untuk membesar. Okey, untuk haiwan, untuk air pula. Air ni untuk apa? Sumber asas kehidupan. Jadi manusia ni kalau tak dapat makanan tak apa lagi. Tapi kalau tak dapat air akan menyebabkan kematian. Dan udara, sumber asas kehidupan juga. Kalau tak ada udara, kita boleh mati. Dan tempat perlindungan. Tempat perlindungan untuk berlindung daripada bahaya hujan dan panas. Alright. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Nanti Ustazah akan bagi link quiz. Awak perlu jawab quiz tersebut. Jangan lupa screenshot dan hantar dekat Ustazah. Hantar tu tulis nama dan tarikh quiz yang diberi. Contohnya Ustazah bagi hari ni kan. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni ialah 30 hari bulan 9. Jadi awak kena tulis contoh Fatih, Muhammad Al-Fatih 30 hari bulan 9. Alright, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.